dia laki-laki atau wanita, orang yang sempurna akhlak, tanda dia sempurna keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi akhlak ni lambang kepada keimanan. Akhlak itu lambang kepada keimanan. Mala yakni tadi kita dah sebut, perkara yang tak ada sakut paut dengan kita, tak ada faedah kepada kita, tinggalkan semuanya. Baik. Fiqhul hadis. Fiqh hadis ma yustafad minal hadis. Perkara yang kita dapat belajar istimbat faedah daripada hadis ini, apa dia? Tuan Syekh kita bawa kepada kita ada 6 perkara. InsyaAllah kita baca sampai habislah. Yang pertama, iqamatul mujtama' al-fadil. Hadis ini mendidik masyarakat untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang adil, yang mulia, al-fadil. Nak tubuh, nak hidupkan, nak lahirkan sebuah masyarakat yang mulia. Agama Islam sangat menggalakkan untuk keselamatan masyarakat dan menghendaki supaya manusia itu dalam persepakatan, keserasian, tak ada balah, tidak wujud persengketaan dan permusuhan. Sebagaimana Islam cenderung terhadap keselamatan individu, agar setiap individu dalam bahagia di dunia ini menyayangi dan disayangi, memuliakan orang lain dan tidak menyakiti mereka, agar suatu masa nanti beliau meninggalkan dunia ini dengan memperolehi kejayaan. Sekurang-kurangnya kita kata, biarlah kita tinggal dunia ini dalam keadaan kita dikenangi oleh orang, disukai oleh orang. Kenapa? Sebab kita telah melakukan perkara yang baik. Bila buat baik, orang suka. Bila buat tak baik, orang tak suka. Dia begini ya tuan-tuan, di antara benda yang kita buat ni, orang suka tak suka, kita kena tengok kepada kesan. Kesan yang kita buat. Jadi kalau kita buat tu disukai oleh masyarakat, kita timbang pula dengan raca syariat tepat, alhamdulillah. Oh, kalau kita nak tengok hot netizen suka, pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi lah, ahli-ahli filem lah yang disukai oleh orang. Dia punya follower ribu-ribu juta. Ustaz-ustaz ni wa ma'ahu rahtun wa ma'ahu rajulun wa rajulan, kan? Ada setengah ustaz ni kalau dia mengajar 4-5 orang yang dengar, kan? Jadi ada orang masya-Allah ribu-ribu, tapi kalau nak tengok juta-juta penonton, tengok selebriti-selebriti yang bercakap. Lain. Tak. Kebenaran itu bukan kerana ramai semata-mata, tapi kebenaran itu apabila duduk di atas al-haq, di atas landasan yang benar. Baik. Salah satu faktor yang banyak menyumbang kepada perpecahan dalam kalangan manusia dan merosakkan sesuatu masyarakat dan mendorong kemusuhan ialah terdapat sebahagian daripada mereka, ini penyakit kita ni, tuan-tuan tanda. Ghairah, semangat sangat, suka sangat untuk mencampuri urusan orang lain, khususnya campur tangan dalam perkara yang tiada kaitan dengan diri sendiri. Semua benda kita nak campur, kan? Oleh yang demikian, dapatlah dikatakan bahawa ada pun antara dalil yang menunjukkan keistiqamahan, makna seorang istiqamah dengan Islam sebagai seorang Muslim yang berakhlak, yang benar imannya, ialah sikap tidak campur tangannya dalam urusan-urusan orang lain, khususnya sesuatu yang beliau tidak berkepentingan di dalamnya. Kita kadang-kadang semangat je lebih. Apa-apa isu, semua kita nak ulah belaka. Isu yang tak berkaitan kita pun nak ulah juga, kan? Kita kata ini satu masalah. Ana buat contoh di antara contoh yang berlaku dalam masyarakat. Waktu minyak naik, Pak Cik ni bertumbuk meja marah dia minyak naik. Orang tanya dia, Pak Cik pakai kereta apa semangat sangat ni? Maaf lah Cik, Pak Cik naik basikal ya, pakai minyak selenda, minyak hitam orang buang tu ya untuk letak di rantai.
Kita kata Masya Allah, dia punya semangat macam lah dia habis ratus ribu sebulan beli minyak. Tak ada beli minyak pun. Beli minyak hitam. Orang Kelantan kata pakai minyak selendar hitamnya. Sama juga kita. Bila orang cakap isu Palestin. Oh, dia punya mempertahankan macam. Orang tanya dia, saya nak tanya boleh? Silakan. Berapa ringgit awak derma ke tabung Palestin tu? Tak kira lah mana-mana orang yang kutip derma tu. Dia duk garu kepala. Rupanya tak derma lagi pun ke Palestin. Tapi dia punya cakap sembang, macam juta-juta dah habis duit dia. Kita kata ini juga termasuk manusia yang menyibuk. Tak ada benda. Kalau dia dah habis juta-juta dah rugi duit dia, menasabah juga. Mari kita belajar adab yang Nabi kita ajar ni. Yang kedua, al-istighalu bima la ya'ni. Menyibuk dengan perkara yang tak ada sakut paut dengan kita, yang tak memberi manfaat kepada kita, tadhi'un, sia-siakan waktu dan tenaga, wa'unwan dha'fil iman. Ini bahaya ni. Yang pertama, dia mensia-siakan masa dia, sebab dia duduk dirempuh masuk dalam kawasan yang dia pun tak tahu apa. Yang kedua, tanda orang tu lemah iman. Orang lemah iman ni nak ulas segala benda, walaupun benda yang tak ada terlibat dengan dia. Kita kata ini masalah, kan? Baik. Innal insan ya'ish fi hadhihi dunya. Manusia hidup atas dunia. Dalam dunia ni bukan kita seorang, ramai lagi manusia yang hidup sekali dengan kita. Kesibukan dan perhubungan dan urusan-urusan yang berkaitan dengan mereka terlalu banyak dan pelbagai bentuk. Seorang Muslim pula bertanggungjawab terhadap setiap amalan yang dilakukannya, dan ke atas setiap saat yang dilaluinya, dan ke atas setiap kalimah yang diucapkannya. Ini akidah kita. Setiap masa yang berlalu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sama ada ucapan kita, tulisan kita, like kita, share kita, komen kita. Tak kiralah kita komen siapa-siapa, kan? Maka semua dipertanggungjawabkan. Oleh yang demikian, apabila seseorang insan menyibukkan dirinya dengan setiap perkara yang ada di sekelilingnya, maka dia akan turut masuk campur dalam sesuatu urusan yang dia tidak ada kepentingan dalam perkara yang tersebut. Kita hidup sibuk dalam perkara yang tak ada kena-mengena dengan kita. Apa awak sibuk? Kerana itu, perkara yang demikian akan menyibukkannya dan menyebabkan dia lalai menunaikan kewajipannya dan melaksanakan tanggungjawabnya. Kerana itu beliau akan dihukum di dunia dan juga di akhirat. Na'uzubillah. Orang yang duduk sibuk orang, nanti orang sibuk dia balik. Dan ketidakhirauannya terhadap akhlak an-nabawi, tak peduli dengan taujih, dengan bimbingan Nabi, dan Islamnya hampir kepada setakat bibir dan lidah. Kita kata na'uzubillah, wal'iyazubillah. Diriwayat oleh Imam At-Tirmizi daripada Anas bin Malik, katanya seorang lelaki bertanya seorang laki-laki dari kalangan sahabat, tufiya rajulun minas sahabah. Hadis ini sangat penting, tuan-tuan tanda. Hadis ini sangat penting. Seorang laki-laki di kalangan sahabat meninggal dunia. Yalah, dia sahabat Nabi, tentulah hebat, kan? Kalau kita pun tahu sahabat Nabi, kita kata hebat. Berkatalah seorang laki-laki, abshir bil jannah. InsyaAllah, bergembiralah dia dengan syurga. Macam kita ini lah, bila tengok orang yang kita suka mati, kita letak title lalu, ahli syurga, ahli syurga, ahli syurga, anak syurga, bidadari syurga. Semua kita masuk dalam syurga belaka. Macam syurga tu, kita pemegang kunci. Siapa yang mati? Sahabat. Bukannya pakcik di kampung kita. Sahabat Nabi mati. Jadi orang ni bergembiralah, dia kata, oh, ahli syurga dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar ni tuan-tuan. Saya baca hadis ni untuk saya dan untuk kita semua. Nabi kata apa? Awala tadri. Kamu tahu semua ke kerja buat dia? Kamu cek semua ke apa yang dia buat? Masya Allah. Fala'allahu takallama fima la ya'ni. Nabi kata boleh jadi beliau bercakap dalam satu benda yang tak ada kena-mengena dengan kepentingan dia. Cakap macam kita sekarang ni. Au bakhila bima la yanqusuhu,
ataupun dia bersikap bakhil dengan sesuatu yang tidak mengurangkan harta dia. Sepatutnya dia infak sini, nafkah sini, tak bagi. Tapi duduk sibuk dengan benda lain. Nabi marah kepada sahabat yang telah memberi title syurga kepada sahabat yang seorang sahabat yang telah mati. Apalagi yang kita bukan sahabat ni tuan-tuan. Jangan duduk syurgakan orang, jangan duduk nerakakan orang. Kita doakan minta Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam golongan ahli syurga, itu dia benarkan. Tapi nak letak dia title ahli syurga, jangan. Nabi larang sahabatnya. Hadis-hadis ni dalam Tirmizi, sanaduhu dha'if, kata di Muhaqqiq dalam Sahih At-Targhib, sahihun li ghairihi. Kita kata alhamdulillah. Ada yang kata hadis itu sahih li ghairihi. Baiklah para pelajar sekalian. Maknanya dua perkara dalam hadis ini. Yang pertama, tak boleh kita confirmkan orang ni ahli syurga. Yang kedua, bahayanya rempuh masuk, mengulas, bincang dalam suatu perkara yang kita tidak tahu. Hari ini sudah hilang kepercayaan kita kepada saudara seorang Islam kita. Dengan sebab sentimen yang dimainkan, hilang pertimbangan. Kita kutuk orang yang kita tak suka, kita su'uzan kepada saudara kita, dan macam-macam yang kita kata dan kita tulis. Tuan-tuan kena ingat, saya sudah keluar satu poster, tajuk dia Malaikat Belum Pencen. Tak cari dalam Facebook kita, tajuk dia Malaikat Belum Pencen. Maknanya semua ucapan kita, tulisan kita, komen kita dicatat oleh malaikat.